Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 28 November 2023 bersama saya Pia Nadia. Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal dari Bersatu mengumumkan sokongannya kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dia adalah Ahli Parlimen Bersatu kelima yang berpaling tadah dan meluahkan taat setia kepada kerajaan hari ini. Syed Abu Hussein membuat pengumuman itu semasa mengemukakan soalan tambahan kepada Perdana Menteri ketika sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini. Saya sendiri bersedia untuk memberi dan membantu kerajaan mewujudkan masyarakat madani menangani kenaikan harga barang dan kos sara hidup dengan mengambil ibrah Nabi Yusuf AS. Dengan ini, Bukit Gantang mengisytiharkan menyokong Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. 5151. Dan gagasan kerajaan madani. Belum soalan lagi. Sekian, terima kasih. Tahniah perpaduan, tahniah. Sementara itu, Dewan Rakyat kecoh apabila Ahli Parlimen Pendang Awang Solahuddin Hashim mendakwa Syed Abu Hussein menyokong kerajaan kerana agenda peribadi. Kita tengok tadi macam mana Bukit Gantang buat pengumuman. Dia ni ada masalah integriti. Dia sedang melobi. Dia ni dulu daripada UMNO. Lepas tu UMNO kalah tak ada pemerintah, dia lompat jadi bebas. Lah lepas tu merayu kepada Tan Sri Muhyiddin. Keluar tajuk lah ni. Ini sudah keluar tajuk. Dia ada nak lobby untuk sambung balik projek dia 30 juta supply kepada tentera darat, makanan apa semua ni. Dia cuba cari payung untuk berlindung supaya disambungkan balik, dan dia ada masalah dalam keluarganya, Akta 39B, Akta Dadah. Jadi dia sekarang ni lompat sana sini. Dan dia dulu pernah jadi UMNO, jadi bebas, jadi pi melutut dekat Presiden Bersatu untuk jadi calon. Kita pun percaya kat dia. Terima kasih. Saya gunakan standing order. Dalam pada itu, Anwar Ibrahim berkata kerajaan tidak pernah meletakkan syarat ketat dalam soal pemberian peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang. Beliau berkata demikian pada sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat hari ini. Beliau berkata penjelasan itu perlu dibuat memandangkan pemimpin pembangkang mendakwa syarat untuk memperoleh peruntukan adalah memberi sokongan sepenuhnya kepada beliau. Saya nak jelaskan supaya rakyat faham. Saya tidak menghalang peruntukan kepada mana-mana wakil rakyat. Saya mahu peraturan dihormati, iaitu undingan di antara pembangkang dan kerajaan seperti lazim digunakan di mana-mana sistem demokrasi. Syarat-syarat itu runding dulu. Saya tidak berikan syarat atau prasyarat untuk menyokong Perdana Menteri. Boleh dikeluarkan syarat itu. Tidak perlu ada syarat menyokong Perdana Menteri. Beliau berkata demikian menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim yang mahu Perdana Menteri menjelaskan mengapa sehingga kini isu peruntukan kepada pembangkang masih belum diselesaikan. Sementara itu, SPRM tidak menemui sebarang unsur rasuah dalam tindakan 4 Ahli Parlimen Bersatu yang mengikrarkan sokongan mereka kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini menurut sumber yang mengetahui siasatan agensi anti rasuah mengenai perkara berkenaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan agensi itu telah merakamkan kenyataan 4 Ahli Parlimen Pembangkang berkenaan. Bagaimanapun dia enggan mengulas lanjut apabila diminta pengesahan rasmi mengenai penemuan siasatan. Baru-baru ini 4 Ahli Parlimen Bersatu secara berasingan mengisytiharkan sokongan mereka kepada Anwar tetapi menegaskan bahawa mereka masih setia kepada parti. Mereka ialah Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman, Ahli Parlimen Jeli Zahari Kecik dan Ahli Parlimen Gua Musa Muhammad Azizi Abu Naim. Susulan itu, pemimpin Bersatu dan Perikatan Nasional mendakwa kerajaan menggunakan ugutan dan rasuah untuk menarik Ahli Parlimen menyokong kerajaan. Pada 16 November, Azam dilaporkan memberitahu bahawa SPRM akan memanggil 4 Ahli Parlimen untuk menyiasat dakwaan rasuah dalam pertukaran sokongan.
Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan pemberian peruntukan kepada Ahli Parlimen Bersatu yang beralih sokongan kepada Perdana Menteri merupakan satu bentuk rasuah. Bekas Perdana Menteri itu berkata demikian dalam satu kenyataan hari ini. Menerusi kenyataan itu, Dr. Mahathir berkata pemberian peruntukan tersebut merupakan rasuah kerana Ahli Parlimen yang tidak menyokong Anwar tidak menerima peruntukan tersebut. Dr. Mahathir turut mendakwa wujud pemberian lain yang diakui oleh wakil rakyat daripada parti berkenaan. Terbaru, Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal mengisytiharkan menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Syed Abu Hussein Hafiz merupakan Ahli Parlimen Bersatu kelima berbuat demikian. Terdahulu, Ahli Parlimen Juli Zohari Kecik mengesahkan sudah menerima peruntukan RM300,000 daripada Kerajaan Persekutuan selepas menyatakan sokongan kepada Anwar. Berita seterusnya, bekas Menteri Kewangan Lim Guang Eng mendakwa bahawa Azmin Ali telah berbohong. Ini mengenai dakwaan bahawa dia menyalahgunakan kuasa dengan menggunakan lembaga hasil dalam negeri LHDN untuk mengenakan syarikat yang dikaitkan dengan MCA. Dalam jawapannya kepada pernyataan pembelaan Azmin terhadap saman fitnah pengerusi DAP itu, Lim melabelkannya sebagai penafian kosong. Katanya dakwaan pemimpin bersatu itu bahawa perkataan Langsi tidak membawa konotasi memfitnah sebenarnya adalah berniat jahat. Ahli Parlimen Bagan itu berkata ia sesuatu pembohongan oleh Azmin yang didakwa dibuat semasa ucapannya pada kempen pilihan raya umum ke-15 PRU15 di Lunas Kedah pada 12 November tahun lepas. Azmin sebelum ini mendakwa ucapannya adalah berdasarkan apa yang dikatakan Lim secara terbuka berhubung MCA menjadi saingan DAP. Azmin turut memberikan beberapa artikel untuk mengukuhkan justifikasi pembelaannya, antaranya laporan berita bertarikh 12 Oktober 2019. Pada Ogos tahun ini, Lim memfailkan saman terhadap Azmin berhubung antara lain mengenai dakwaan bahawa LHDN digunakan untuk mengejar syarikat-syarikat yang dikaitkan dengan MCA. Kita ke perkembangan PRK Kemaman. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin mengakui calon BN Raja Mohamed Effendi, Raja Mohamed Noor, seorang yang bagus dan baik. Namun katanya bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM itu tersilap langkah dengan menjadi calon BN yang disifatkan sebagai sebuah kapal yang sudah tenggelam. Orang baik, tapi dia masuk dalam kapal yang dah nak tenggelam. Kapal Perikatan Nasional ni tengah mara ke depan ni, tak ada pun sign nak tenggelam. UMNO dah tenggelam. Pilih calon jadi dalam UMNO ni nak buat apa? Garanti kalahnya. Betul tak? Kapal dah nak tenggelam dah. Mana dia punya presiden ni? Mana dia? Mana dia pergi? Katanya dia melalui rawatan. Kita tak boleh nak kata apa-apa orang sedang sakit ke apa semua sekali itu. Tapi kat mana? Di mana pemimpin UMNO? Sebab tu kalau di sini kat belakang ke ada kawan-kawan lama saya orang UMNO, lupakanlah UMNO tu. Apa hukumnya? Harus. Mungkin juga sunat agaknya. Beliau berkata demikian ketika berceramah di Kertih Kemaman malam tadi. Sementara itu, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu menegaskan bahawa Raja Muhammad Afandi itu akan tewas berdepan calon PN Ahmad Samsuri Mohtar. PRK Kemaman akan berlangsung pada 2 Disember ini selepas Mahkamah Pilihan Raya 26 September lepas membatalkan kemenangan calon PAS Sheikh Alias Hamid pada PRU ke-15. Siasatan SPRM terhadap aman Palestin dilakukan secara profesional, adil dan bukan berniat jahat terhadap mana-mana pihak. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menegaskan tiada konspirasi terancang untuk melakukan pembunuhan watak terhadap sesiapa seperti didakwa aman Palestin. Katanya terpulang kepada mana-mana pihak untuk mengambil tindakan undang-undang sekiranya mereka merasa ada keperluan untuk berbuat demikian. Beliau berkata pembekuan akaun bank itu dilakukan mengikut peruntukan undang-undang dan langkah biasa dalam siasatan rasuah jika perlu.
Semalam Peguam Aman Palestin Rafiq Rashid dilaporkan berkata SPRM diberi 3 hari untuk menyah beku akaun bank NGO itu atau bakal berdepan tindakan undang-undang. Terdahulu SPRM mengesahkan membeku sebanyak 41 akaun bank syarikat Pertubuhan Aman Palestin bernilai lebih 15 juta ringgit. Pembekuan itu dilakukan selepas SPRM menjalankan siasatan terhadap dakwaan Aman Palestin menyalahgunakan wang sumbangan orang ramai. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, pihak Nadia, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.